pun habiskan rokok dia tu. Habiskan rokok, dia tinggal. Dia kata tak apa Atuk, saya naik dululah. Mungkin dia fikir Atuk dia turun tu sebab ada masalah nak healing ke apa kan. Kebetulan pula dia duduk situ, Atuk dia duduk situ, dia pun gerak. Dia gerak tu naik atas rumah. Naik atas rumah, dia kata yang dia terkejut Suha. Dia tengok kat atas rumah, atuk dia tu tengah rehat kat kursi malas. So bila dia cuba nak upil-upil daun tingkap tu untuk ngintai, dia nampak ada satu sosok tubuh perempuan lah dekat bahagian hujung corner. Guys, yang ini comel gila. Nampak tak? Mini burger Shah Alam. Nampak tak guys? Ya Allah, yang paling comel. Burger dia memang comel. Ni, anak hantu Ashraf, pen muka masing-masing. So Man, macam mana reaction kau bila nampak muka kau sini kat burger Man? Aku nak makan tapi sayang tu. Sebab comel sangat. Betul. So guys, kalau kau nak dapatkan mini burger, right, pergi dekat IG ni, kita orang ada tag mini burger Shah Alam, and korang boleh start makan melalui atas ni. Bukan. Okay. Salah. Sedap. Tak payah beli yang besar-besar. Ni dah cukup. Let's roll it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to YouTube channel Anak Hantu. Lain anak? Lain hantu. Yes, hari ni saya bersama dengan Nasuha. Boleh sebut nama penuh Nasuha? Nasuha okey lah. Nasuha okey, Nasuha tak sebut nama penuh lah kot. Selalu saya kalau dengan bunga, saya dengan Zura. Hari ni dengan Suha pula. Tapi sebenarnya Suha tahu tak? Hari tu, last episode saya dengan Zura tu, itu dah berkemungkinan besar last lah saya dengan Zura. Lepas ni saya dah tak jumpa Zura lagi lah dalam Anak Hantu. Kenapa? Sebab kita ada sedikit rombakan dan pertukaran. Kita nak bagi orang resepi yang berbeza. Dah hampir 40 episod lebih saya dengan Zura je kan. Kalau tak saya dengan Zura, Awi dengan Zura. So mungkin saya akan lebih kerap berjumpa dengan orang lain lepas ni dan tak akan jumpa dengan Zura lagi dah. So kamu akan kerap berjumpa dengan saya? Mungkin. Mungkin Dengan kamu, dengan Syaf dan dengan Aiman lah, anak hantu yang lain. Hari ni nak buat cerita pasal apa Zura? Saya nak buat cerita pasal kampung. Kampung. Weh, nampak daripada outfit tu nampak kampung. Kenalah kamu pun. Sama. Macam dah plan Betul lah tu. Betul lah kan? Mungkin chemistry tu. Ya, tapi sebelum tu Zura, jangan lupa subscribe, like and hit bell notification. macam biasa Suha. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okey Suha, hari ni kita nak buat cerita pasal kampung. Kampung kamu ke? Cerita yang berlaku dekat kampung kamu ke bukan? Tak, ni bukan kampung saya lah, kampung kawan saya. Oh, kampung kawan kamu lah. Dekat mana? Dia dekat area Kedah sana. Kedah? Wih, dekat Jauh utara kan? lah ini. Jauh, boleh tahan kat daripada tempat kita kan. Kalau cerita kampung saya pula, cerita yang bukan berlaku dekat Kelantan lah. Sebab ini bukan cerita yang berlaku kat kampung saya. Okey. Ini cerita yang dikongsikan kepada saya. So kamu pun cerita pasal kampung? Cerita pasal kampung juga. Oh, okey. Cerita yang dikongsikan oleh seorang brother ni kepada saya. Tapi yang menariknya bukan berlaku kat kampung dia. Kampung isteri dia. Oi. Dia dah berkahwin. So flow dia tu. cerita pengalaman dia balik kampung isteri dia buat pertama kali and apa yang dia rasakan dekat kampung isteri dia tu. Kalau kamu ni kawan kamu tu kampung dia sendirilah. Kampung dia sendiri. Kampung bukan kampung isteri. Tapi bukan cerita pasal dia, cerita pasal orang kampung dia. Pula. Bukan cerita pasal dia. So dia pasal kampung dia berturutan lah. Berantai. Okey, faham. Cerita pasal kampung kawan kamu nak share ni, kamu nak mula dulu ke kamu nak saya mula dulu? Okey, macam hari tu episod saya dengan Zura, saya dah mula dulu kan. So apa kata kita bagi kamu mula dululah. Saya mula dululah hari ni Boleh? untuk cerita. Boleh, saya boleh dah nak mula. Tapi korang dah ready belum nak dengar cerita pasal kampung? Ke korang belum ready lagi? Itu kalau diorang tak ready nak kena buat apa? Kalau diorang tak ready, kita bagi diorang masa dulu untuk standby. Kok diorang nak ambil air dulu kan. Diorang nak ambil komen dulu. kudapan. Like komen. ke Yes, belum? betul. Okay, diorang dah standby. Okay, Diorang jom, dah jom. ready. Kita dah boleh dah ni. Dah ready dah tu. Dah bersedia. Jom kita mulakan cerita kita pasal seram kampung. Macam saya cakap tadi lah Suha, cerita seram kampung ni cerita yang dikongsikan oleh seorang brother ni kepada saya, and nama dia, saya letak nama dia Raub. Pakcik Raub. Tapi dia bukan pakcik lah, dia Abang Raub. Oh, dia Abang Abang Raub ni kata dia ni berkahwin dengan seorang yang duduk dekat area-area Negeri Sembilan Suha.
Oh, tak jauh daripada sini. Tanah kampung saya. Oh, itu tanah kelahiran kamu. Negeri tanah Sembilan kelahiran kampung saya. kamu. Ya. Oh, so dia kata bini dia ni, dia kahwin dengan bini dia ni baru dalam beberapa bulan lah. Sebelum dia pertama kali balik kampung bini dia. Sebelum ni masa dia kenal-kenal dengan bini dia, dia tak pernah pergi sampai ke kampung bini dia lah. Masuk kampung ni rumah atuk bini dia. Oh, kampung tu rumah atuk bini dia. Bukan rumah mak ipar dengan ayah ipar dia. Mak ipar pula. Mak mertua dengan ayah mertua dia. Ipar tu kalau adik-beradik. Bukan rumah mak mertua dengan ayah mertua dia. Tak. Rumah atuk kepada bini dia. Maknanya atuk mertua dia. Kan? Dapat. Grandfather-in-law. Korang dapat ke tak? Dapat kan, grandfather-in-law. So atuk dia ni pula ceritanya, dia kata dia bukanlah tak pernah jumpa langsung dengan atuk bini dia ni. Bukan itu pertama kali jumpa. Of course lah, masa majlis perkahwinan, masa diorang kenal-kenal pun pernah juga dia jumpa, tapi tak pernah pergi dekat kampung lah. So dia kata atuk bini dia ni ada satu masalah yang dia tak tahu kenapa, tapi atuk bini dia ni macam tak berapa berkenan sangat dengan dia. Ke mungkin sebab atuk dia dah tua ke, tak ada mood nak borak ke apa kan. Sebab atuk bini dia ni, dia kata dah umur lebih kurang masuk dalam 70 nak ke 80 lah. Dalam 75 lah, tengah-tengah lah kita cakap kan. So dia kata selalunya daripada diorang kenal-kenal lah, sebelum kahwin sampai dah kahwin, kalau dia jumpa dengan atuk dia ni, atuk dia jenis sikit-sikit dia cakap. Lepas tu tak banyak cakap. Lepas tu kalau borak pun macam tak nak pandang sangat si Raub ni kan. Macam tak berkenan dengan si Raub. Si Raub ni rasa macam apa salah aku kan. Tapi tak apalah, sebab dia nak berkahwin dengan bininya, bukan dengan atuknya. So dia biarkan je lah kan. Tapi satu hari ni bila dia dah kahwin, dalam 2-3 bulan lepas tu, bapak mertua dengan mak mertua dia kata, jomlah balik kampung. Dah lama diorang tak balik kampung atuk kan. Lagipun atuk dia ni tinggal seorang. Neneknya sudah meninggal. Tinggallah atuknya seorang. Jadi ajak si Raub ni teman. Raub, bini dia dengan mak mertua dengan bapak mertua dia nak balik ke kampung. So bini dia bagi tahu Raub Bini dia kata, bang, mak dengan ayah ajak teman balik kampung. Lagipun abang tak pernah balik kampung kan. Jomlah kita balik kampung sekali. Kampungnya kat mana kan? Bini dia kata dekat Negeri Sembilan tu lah. Oh, kampung tu Boleh. Hujung minggu ni ke nak pergi? Hujung minggu lah dia kata kan. Bukan tak payah nak apply cuti apa, tak payah. Sebab dia kata kebetulan mak bapak dia tu nak balik hujung minggu saja, nak menziarahi orang-orang kata bapak dia lah yang dah lama tak diziarahi tu. So pergilah. Tapi bini dia dah pesan kat dia, sebab bini dia nampak kan yang atuk dia dengan suami dia ni macam tak ngam sangat kan. Si Raub dengan atuk ni macam tak ngam. So dia kata dekat suami dia, kalau ada apa-apa yang macam atuk salah cakap ke kan, apa ke atuk buat, tak payah nak cara sangat lah kan. Kalau nampak apa-apa yang tak normal ke, yang pelik ke, jangan hirau. Kira kita balik ni nak ziarah macam tu lah. Selagi awak tak buat salah tu tak apa. So dia pun pergilah. Perjalanannya daripada dia ni duduk dekat Selangor. Raub dengan bini dia ni duduk kat Selangor. Mak mertua dengan bapak mertua dia pun duduk kat Selangor lah. So pergi rumah mak mertua dengan bapak mertua dia dulu. Dan dia kata dia pun bergerak pergi ke Negeri Sembilan nak balik kampung. Dalam perjalanan tu of course Raub kata dia risau juga kan. Sebab first time nak balik kampung atuk dia dengan atuk yang tak berapa suka dengan dia ni. Dia pun balik tu, dah sampai dekat kampung atuk dia tu. Dia kata atuk dia ni walaupun umur dah 75 tahun, tapi masih lagi aktif. Aktif macam mana? Masih lagi aktif. Maksudnya atuk dia ni masih lagi sihat, masih lagi boleh berjalan. Pakai tongkat pun tak pakai tongkat. Cuma gigi je lah tak ada, dia cakap kan. Orang tua biasalah cakap tak ada gigi tu biasa. Tapi atuk dia ni masih boleh berkebun. Masih tak nyanyuk lah. Tak nyanyuk. Ingatan pun dia kata tak nyanyuk. Masih boleh buat aktiviti macam orang-orang yang dah pencen. Tak seperti orang tua. So dia kata masa dia sampai tu, kebetulan dia sampai tu dah lebih kurang asar macam tu. Waktu asar dia sampai tu, dia masuk dia dekat kampung tu, dia agak impress juga dia kata. Sebab first time dia tengok kampung tu, rupa-rupanya rumah atuk bini dia ni ada laman yang luas. Rumah dia memang rumah kampung, rumah dia macam rumah kayu gitu je. Ada sikit-sikit lah batu dia kata kan. Lepas tu ada rumah kayu, tapi laman dia luas gila. Kiranya tanah atuk dia ni banyak lapang. So macam wah, luas rupanya rumah orang tua ni yang dia cakap. Banyak agak harta orang tua ni dia kata. Tapi tak apa dia kata. Dia pun masuk. Dia masuk tu dia kata waktu petang tu memang dia sampai tu atuk bini dia ni tengah berkebun. Kan tanah rumah dia kan luas. So belakang rumah kampung tu adalah sikit pokok pisang, pokok-pokok kecil-kecil lah macam pokok lada kan. Atuk dia tengah usahakan kat situ. And dia kata dekat dengan kebun tu ada satu pumpkin. Tahu tak pumpkin? Pumpkin macam pondok kecil. Macam gazebo, Yes, betul. So dekat gazebo tu, masa tu atuk dia tengah berehat dekat situ lah. Baru lepas berkebun semua kan. So diorang pun sampai, bagi salam semua. Lepas tu atuk dia jawab daripada belakang, pergilah dekat atuknya dulu sebelum naik rumah. Pergilah, mak ayah dia pun pergi, bini dia pergi, and dia pun pergi. Dia pergi tu memang atuk tu dia kata macam orang muda. Taklah macam orang muda yang muka dia tidak lah, tapi kesihatan tu badan dia. Tapi peluh-peluh sikit, tengah rehat kan, baru lepas berkebun tu. Lepas tu dia pun
sajalah tegur kan, tanya, "Atuk, apa khabar, sihat ke?" Tok tu kata sihat, alhamdulillah. Tok tu cakap lah kat dia, ni baru lepas kebun ni kan, ada tanam-tanam pokok baru sikit, bosan seorang-seorang, nanti boleh le nak makan-makan buah ke apa, tak payah nak pergi beli, sendiri makan. Lepas tu atuk tu pun walaupun dia dah umur 75, dia cakap kan, atuk tu smoking punya orang. Atuk tu isap okok So si Rauk ni pun isap okok juga. So bila sama-sama isap okok ni nak ambil hati, dia tengah borak-borak kan, bini dia sebab dia borak, atuk tu layan tau. Dia macam, oh selalu atuk ni tak nak layan, dia kata kan. Tapi hari ni atuk layan, borak lah dulu. Bini dia naik dulu. Lepas tu mak bapak mertua dia pun dah naik. Lepas tu atuk dia macam tanya le, perjalanan jam ke, jauh ke? Dia kata adalah okey je, biasa-biasa. Lepas tu dia pun nak isap okok Dia tanya atuk dia, saya nak isap okok boleh ke kat sini kan? Atuk kata isap le, kau pun dah besar, takkan nak larang kan. Tanya atuk dia, atuk nak ke sebatang? Lepas tu atuk dia kata, okok apa? Atuk dia selek juga, okok mahal atuk ambil le. Tak adalah. Lepas tu atuk dia kata boleh lah, atuk pun penat ni, baru lepas berkebun. Memang atuk dia isap okok kan, kita nak cakap apa kan. So atuk dia pun ambil rokok tu, dia pun ambil rokok sambil borak dengan atuk dia. So nyalakan rokok tu, dia pun borak sambil borak dengan atuk dia. Atuk dia isap 2 pam lah. Lepas tu atuk dia pun letak dekat pumpkin tepi tu. Atuk dia kata, ni atuk nak siapkan sikit lagi lah, atuk nak siram pokok sikit sebab kita pun dah nak maghrib. Atuk dia tinggal rokok, dia perasan lah atuk tu tinggal kan. Tak tahulah, takut atuk tu tak masuk dengan tekak ke apa ke, dia tak tahu lah, dia cakap kan. Tapi atuk kata nak sambung kerja. Dia macam, ini lebih pada tak nak borak ni, bila dah nak sambung kerja ni kan. Tengah-tengah borak dia pun baru sampai, kata naik rehat lah kejap kan. So dia pun naik rumah, atuk dia sambung kerja lah macam biasa. Sambung-sambung kerja, dia pergi jumpa dengan bini dia. Bini dia tanya, banyak borak dengan atuk kan? Borak apa? Dia kata, borak-borak sikit le. Peramah pula atuk dengan kamu. Entahlah, dia kata. Mungkin atuk dekat rumah dia lagi selesa lah kan. Dia nak borak ke. Kalau kat tempat luar tu mungkin dia fikirkan kebun ke apa kan. Dia kata kat bini dia, orang tu nak borak, saya borak je le dengan dia kan. Tak apalah kalau macam tu. Lepas tu, masa dia masuk rumah atuk dia ni, dia kata dia lagi impress. Sebab atuk dia ni rupanya suka simpan barang-barang lama. Bukannya kolektor, tapi memang barang-barang atuk dia. Ada macam senjata kan, parang, barang-barang antik keris, benda-benda macam tu. Lepas tu ada yang radio-radio lama. Memang barang lama atuk dia memang jaga. Mungkin ada kenangan-kenangan bersama dengan arwah nenek dia dulu kan, yang menyebabkan atuk dia simpan benda tu. So dia tengok, wah cantik benda ni kan, cantik. And ada benda yang paling menarik perhatian dia kata adalah satu, dia golok tahu tak golok? Golok benda pula. Golok ni macam parang. Dia macam parang, tapi yang bilah dia agak panjang. Kalau saya panggil golok lah, kita panggil parang lah, senang parang. Dia orang mesti faham punya golok. Dia kata ada satu parang tu, hulu dia lawa gila. Hulu dia, ukiran dia kan, ukiran kepala harimau. Yang kepala harimau tu dia kata memang lawa. Dalam banyak-banyak senjata yang ada tu, golok tu yang paling menarik perhatian dia. Sarung dia pun lawa. Ukiran dekat sarung dia tu, dia ukiran yang kalau korang biasa tengok, ukiran flora and fauna, macam daun-daun semua. Jadi dia kata, uish, lawa lah kan parang ni. Dia kata nanti nak try borak dengan atuk tanya kan, mahal ke, beli kat mana ke kan. Lepas tu dia pun masuk bilik rehat lah. Tu yang dia jumpa dengan bini dia semua, borak-borak. And then nak makan malam. Bila nak makan malam tu duduk sekali dengan atuk dia, makan semua. Dia borak okey. Memang dia borak lah, kata atuk dia peramah dengan dia. Borak-borak semua. And makan tu, yang masak tu bini dia dengan mak mertua dia lah kan. Sebab balik dari jauh, so diorang tak boleh makan dari luar. Nak rasa vibe kampung sikit, dia cakap makan. Makan. Lepas tu dia borak sambil-sambil dengan atuk Dia kata, "Tuk, banyak barang-barang lama atuk simpan di sini Atuk dia kata atuk memang minat benda-benda macam ni. Dia kata kan, kalau kau tengok yang barang-barang macam senjata tu semua, atuk kata itu dulu zaman-zaman atuk belajar. Atuk dia dulu memang pendekar lah, dia kata dah rapah lawan. So barang-barang lama ni memang atuk simpan, dia kata kan. Ini semua ni kenangan. Yang radio-radio lama ke, yang kamu tengok CD hitam tu pula tu, itu pun ada ceritanya kan, dia kata. Itu betul lah apa yang dia expect. Sebab memang atuk dia cakap itu ada kenangan dengan arwah nenek dulu lah kan. Arwah nenek dia pun suka benda-benda lama ni kan. Patutlah arwah nenek suka atuk, dia kata. Sebab atuk pun lama. Atuk ni baru lama sekarang, dulu atuk bermuda kan, dia cakap macam tu. Itu dia gurau-gurau lah sikit kan. Atuk dia askar lah bukan? Atuk dia bukan askar. Tapi atuk dia orang yang belajar. Barangkali adalah seni pertahankan dirinya atuk dia belajar tu kan, dia cerita. So dia pun borak dengan atuk dia. Lepas makan dia kan smoker, seorang perokok. Dia pun cakap wajib al-gunah. Tak adalah wajib al-gunah, tapi lepas makan mungkin ayalah dia ni nak merokok lah kan. Dia cakap dia pun turun. Dia turun bawah tu, dia cakap bini dia kejap. Kata, yang saya turun seokok dulu lah kat bawah kan, lepas makan. Boleh lah bini dia kata. Pergi lah.
Dia pun turun. Dia turun, tengok-tengok malam kan, gelap kan. Pergi kat pondok tu, duduk, nyalakanlah sebatang rokok. Tengah-tengah nyala sebatang rokok, dia nampak atuk dia turun daripada rumah. Ni atuk lepas makan ni mesti nak isap rokok juga ni, dia cakap kan. Dia dah tahu dah trik dia. Kalau lepas makan nak ajak borak, tawarkan rokok sebatang kan. Dia dah fikir lah. So atuk dia pun turun. Tapi dia kata dia tengok atuk dia, borang lepas kenyang selalunya happy. Tapi atuk dia ni sama turun. Makanan tak sedap ke apa kan, dia kata kan. And then atuk dia tu datang kat dia. Atuk dia datang kat dia, datang duduk sebelah dia tu. Lepas tu dia tanya, "Tok, kenyang tak makan?" Senyap, tak nak borak. Muka masam kan. Kenapa atuk ni dalam hati dia kan? Trik dia tadi, nak rokok sebatang tak, Tok? Atuk dia pun boleh lah kan, macam tu kan. Lepas tu dia pun bagilah sebatang. Bagi sebatang kat atuk dia tu. Dia tengah isap rokok ni lah. Dia tengah isap rokok, bagi sebatang kat atuk dia tu. Atuk dia pun ambil. Atuk dia ambil, nyalakan lah. Nyalakan, isap 1 pam 2 pam. Atuk dia letak lagi kat tepi tu. Atuk dia tinggalkan dekat pumpkin tu. Lepas tu atuk dia diam, tak nak borak kan. Dia tanya lah, kenapa tu? Apa masalah kan? Kenapa tiba-tiba macam ni? Diam. Dah atuk dia diam, tak nak borak. Dia kata, kali ni dia yang kena gerak. Kalau petang tadi atuk dia yang bagi alasan kan, nak buat kerja. Tak apa lah, dia kata. Dia pun habiskan rokok dia tu. Habiskan rokok, dia tinggal. Dia kata, tak apa atuk, saya naik dululah. Mungkin dia fikir atuk dia turun tu sebab ada masalah, nak healing ke apa kan. Kebetulan pula dia duduk situ. Atuk dia duduk situ, dia pun gerak. Dia gerak tu, naik atas rumah. Naik atas rumah, dia kata, yang dia terkejut Suha, dia tengok kat atas rumah, atuk dia tu tengah rehat kat kursi malas. Serius. Yang dia cakap, yang dia terkejutnya, atuk dia tu tengah berehat dekat kursi malas yang ada dalam rumah tu. Dia macam, tadi dekat bawah tengah isap rokok sekali dengan dia tu, apa? Kan? Lepas tu dia keluar balik lah. Dia nak double confirm. Dia keluar balik, dia tengok dekat pangkin, dekat pondok tu, kosong. Tak ada orang. Memang tak ada orang langsung. Tapi dia kata dia tengok dekat pondok tu, rokok yang letak dekat atas pondok tu tadi ada lagi kat situ. Masih lagi ada. And rokok kalau dah bakar memang makin lama makin pendek kan. Dia macam dia pening ke lah. Dia pun naik atas. Tapi dia tak tanya atuk tau. Dia tak tanya langsung atuk dia pasal benda tu. Cuma bila dia dah naik atas tu, dia masuk dalam rumah, dia jumpa dengan bini dia lah. Dia cakap kat bini dia, yang saya rasa macam pelik hari ni yang kan. Apa yang pelik ni? Dia kata kan, tadi saya turun. Dia cerita, dia pergi isap rokok kat bawah. Lepas tu dia nampak atuk dia turun semua kan. Lepas tu bini dia kata, betul ke kamu? Betul yang, kenapa saya nak reka cerita pula kan? Dah saya naik tadi, atuk tengah rehat dekat atas kursi malas. Lepas tu dia kata, abang biar betul kan? Ke abang ada penat ke drive ke apa? Tak betul, saya borak tanya soalan. Entahlah, bini dia kata, saya pun tak tahu juga kan nak cakap banyak. Sebab saya pun balik kampung ni jarang-jarang, dia kata kan. Selalu kalau mak ayah ajak balik, bawa balik lah. Saya dengan atuk pun tak rapat sangat. Kalau dengan arwah nenek saya rapat lah, dia kata. Tak apalah, nak buat macam mana kan. And then dia pun malam tu dia keluar lah, tengok atuk dia tengah buat apa kat luar. Memang atuk dia tengah rehat. Nak tanya ke tak, dia kata, nak tanya ke tak. Kang tanya takut salah cakap. Elok-elok atuk dia dah peramah Kang, nanti atuk dia ingatkan fikir bukan-bukan pula kan, tak nak borak. Tak apalah, dia kata. Lepas tu pun masuk bilik, dia kata kat bini dia, biar ayang tidur je lah malam ni kan. Tapi dia punya perasaan, dia tak adalah takut yang macam kata nampak hantu semua tu, tak. Dia lebih kepada confused. Dia curious lah. Dia curious and dia confused. Sebab dia kata tadi datang duduk sebelah dia, siap tawar rokok lagi kan. Cuma tak nak cakap je, muka masam. Dia pun nak tidur nanti. Dia kata tak apalah, dia pun tidur. Dia tengah-tengah nak tidur tu, macam biasa lah, sambil-sambil fikir lagi dengan bini dia semua. Last dia pun tertidur. Bila dia tertidur tu, dia pun terjaga dalam pukul 3 pagi dia kata. Masuk dalam pukul 3 pagi nak pergi toilet. Rumah-rumah kampung mana ada toilet dalam bilik kan. Toilet dekat luar, tapi bukan dekat luar rumah lah. Toilet dekat dapur lah. Tapi kalau rumah-rumah moden sekarang kan dalam bilik tetamu kan ada toilet. Semua dah tak nak keluar kan. So dia kata nak pergi toilet pukul 3 pagi tu, dia kena bangun lah. Dia kena turun pergi ke dapur semua. And masa dia nak turun pergi dapur tu, dia kata yang dia rasa agak pelik lagi berlaku dekat dia, and benda ni agak menakutkan, agak menyeramkan dia, adalah masa dia lalu dekat ruang tamu tu, atuk dah tak ada lah. Atuk dah masuk tidur dalam bilik Tadi atuk berehat je kat kursi malas. Pukul 3 pagi tu, dia dengar bunyi golok yang dia kata sarung kepala harimau tu. Golok tu bergerak sendiri. And dekat atas rak tu, dia nampak benda tu tik 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 tik, gerak-gerak macam tu. Tak ada angin apa pun, tak ada angin dalam rumah. So bila dia cakap, apa pasal golok ni bergerak kan? Dia kata, kenapa ni? Dia macam, ke golok ni ada isi.
Golok ni tak kosong dia kata kan. Sebab tu bergerak. Tapi biar dia kata dia malas nak layan lah. Dia nak pergi toilet dia. Dia pun pergi toilet. Bila dia pergi toilet kan kat dapur. Pergi toilet dekat dapur tu, dia dah settle urusan dia semua. Dia dengar, bila dia dah keluar daripada toilet tu lah, daripada pintu belakang dapur tu, dia dengar bunyi macam ada pinggan. Tapi bukan pinggan kaca, pinggan besi tau. Pinggan besi. Tapi bunyi dia gerak macam ting, keting. Macam ada benda makan dalam pinggan tu. Okey. Daripada pintu belakang dapur kampung atuk dia tu lah. Dia macam, apa benda kat belakang ni kan, bunyi kan. Tapi dia dengar bunyi yang makan tu, tak adalah nak bunyi macam orang gelojoh ke, tak. Bukannya macam tipikal yang kita dengar macam hantu makan tu, tidak dia kata. Cumanya dia dengar bunyi macam ada benda bunyi pinggan belaga kat belakang tu kan. Tapi dia kata bunyi macam bunyi besi juga. Ke golok tadi dah sampai ke belakang rumah dia cakap kan. Dia pun pergi tengok. Dia pergi intai. Dia pergi intai dari cermin dapur lah. Dia tak buka pintu lah. Dia intai dari cermin dapur tu, dia kata dia nampak yang tengah makan dalam pinggan tu. Dalam pinggan tu dia tak tahu ada isi apa. Ada telur ke, ada pulut ke apa, dia kata dia tak nampak. Tapi dia nampak ada seekor harimau. Harimau yang dia nampak tu dia kata ukiran dia sama dengan dekat hulu parang tu, yang punya ukiran. So agak-agaknya benda tu ada kena-mengena lah. Saya rasa ada lah. Bila saya baca cerita dia masa tu, saya rasa macam ini ada make sense lah kan. Mungkin parang tu dengan harimau tu ada kaitan. Sebab parang tu berbunyi masa harimau tu tengah makan. Ya Allah. Sebab parang tu berbunyi masa harimau tengah makan. Tapi dia ni macam dia takkan nak kacau harimau tu makan. So dia macam lantak je lah sama harimau tu kan. Dia tak ada rasa takut si ke, Raub ni, terkejut ke? Tak, dia berani punya orang Raub ni. So dia macam balik naik tidur je lah. Naik tidur tu, dia pun sebenarnya nak borak dengan bini dia. Tapi pukul 3 pagi bini dia pun dah tidur. So dia pun naik tidur. Naik tidur sampailah bangun pagi esok tu. So bila dia bangun pagi esok tu, barulah dia borak dengan bini dia. Kan? Dia, tapi nasib baik dia cakap masa tu, diorang balik kampung ni hujung minggu. So dia balik Sabtu Ahad je lah. Tadi kan dah habis dah hari Sabtu sehari. So Ahad tu diorang dah nak balik rumah balik. So dia macam cerita kat bini dia semalam apa yang dia nampak semua kan. Dia pun, bini dia kata, saya tak tahu bang. Saya memang tak tahu apa sejarah dekat sini, kampung ni. Kan bini dia cakap, dia dengan arwah atuk dia ni tak rapat sangat. Kalau nak tahu lebih, dia kata awak kena tanya mak atau ayah lah. Sebab mak dengan ayah lebih tahu. So dia kata tak apalah. Nanti masa dalam perjalanan balik, dia nak tanya mak dengan ayah dia. Takkan dia nak tanya kat kampung kan. Takkan dia nak tanya atuk dia. Lagi pelik kalau dia tanya soalan tu dekat atuk dia. So diorang pun tunggu sampai lebih kurang tengah hari tu. Dari Ahad tu diorang pun nak balik dah. Check up lah. Check up lah. Lagi Ahad dia, tapi pagi tu dia kata atuk dia borak macam biasa balik lah. Atuk dia friendly, peramah semua. And then dia pun borak-borak semua, makan-makan sikit tengah hari. Lepas tu macam biasa lepas makan isap okok. Kali ni atuk dia yang betul lah, isap okok sekali dengan dia. Turun borak-borak semua. Dia pun cakap kat atuk dia tu, kita orang dah nak balik semua ni kan. Mak ayah dia pun cakap dah nak balik. Atuk dia kata tak apalah, terima kasih lah datang melawat atuk hujung-hujung minggu ni kan dekat sini. Dah lama tak balik. Kalau tak atuk seorang-seorang pun sunyi juga. Dia kata tak apalah, kita orang gerak dulu. And then dia pun balik. Dia memang menunggu atuk balik ni lah. Sebab dia nak tanya mak mertua dia dengan ayah mertua dia, sebenarnya apa yang dia nampak ni, kenapa benda tu macam tu semua kan. Lepas tu dia orang pun bila dah sampai dekat rumah tu, dia pun tanyalah dengan mak mertua dengan ayah mertua dia. Dia katalah, mak, semalam orang ni ada kejadian macam ni. Dia cerita sampai A to Z. Sebenarnya kenapa benda macam tu jadi sebenarnya kan. Mak mertua dia kata, sebenarnya kalau kamu nak tahu, atuk kamu ni ada cerita dia. Oh, apa cerita dia? Atuk dia ni kan, mak dia kata zaman dulu kan atuk dia belajar ilmu-ilmu yang pertahankan diri ni semua. Atuk dia memang ada ambil satu pendamping dengan atuk dia yang golok harimau tu kan, yang kamu nampak tu. Betul. Ada kata golok harimau tu zaman-zaman dia belajar dulu lah tu. And memang golok tu ada isi. And anak-anak pun tahu, dia kata. Tapi tahu pun nak buat macam mana. Atuk dia memang nak simpan benda tu. So dia tanyalah mak dia, so harimau yang nampak tu isi dalam golok tu lah? Betul lah, dia kata. And mak dia kata sebenarnya golok tu atuk dia masih pakai sampai sekarang. Bila atuk dia nak buat kerja ke, nak buat kerja-kerja berat sikit kan, atuk dia akan pakai. Tapi golok tu atuk dia lebih kepada untuk simpan harimau tu. Harimau tu mak dia kata tugas dia adalah untuk melindungi atuk dia dan juga kawasan perumahan yang luas tu. Dia kata memang atuk dia memelihara harimau tu untuk tu. So kiranya atuk dia duduk seorang kan, dah tak ada orang, dah tua-tua ni. Patutlah atuk dia kuat. Atuk dia kuat tu cerita lain. Cerita lain atuk pula. dia kuat tu bukan harimau tu. Atuk dia kuat tu ceritanya, mak dia cakap atuk dia kuat tu sebab atuk yang dia jumpa masa isap okok malam tu. Cakap. Yang kamu jumpa Hantu masa raya? Yes, that's right. Yang kamu jumpa masa isap okok malam tu, mak dia kata yang tu bukan atuk dia. Yang itu belaan yang lain pula. Itu memang hantu raya. Atuk dia benda. Yang mak dia cerita kat dia dua lah.
Sebab atuk dia kan OL, orang-orang lama ni kan. So memang atuk dia, dia tapi cerita ni bukan nak buka aib apa tak lah, tapi pengalaman dia ada cakap kan. Dia kata memang atuk dia ada beli seekor hantu raya, and memang hantu raya tu kalau kamu perasan, dia kata atuk dia memang akan isap rokok 1 pam 2 pam je. Sebab hantu raya tu punya makanan asap rokok yang selebihnya tu. Sebab tu kalau kamu perasan, dia kata kalau kamu isap rokok ngatuk, atuk akan isap 1 pam 2 pam, lepas tu tinggal dekat pondok tu je kan. Yang pondok yang selebihnya tu memang untuk dia. Dia nak asap tu. Dia nak asap tu. Memang dia kata memang daripada dulu lagi. Daripada zaman rokok daun, kemudian tukar ke rokok sigaret, hantu tu memang tak kisah, yang penting asap. Tapi asap yang tak, dia memang dia tak kata, mak dia tak tahu juga kenapa memang asap rokok. Mungkin sebab rokok senang kot kan, daripada nak bakar kemian dan sebagainya. So memang rokok tu dia akan isap 1-2. Itu makanan dia ke apa? Itu makanan untuk upah tak upah payah, untuk hantu tak raya payah tu. nak sediakan pulut kuning apa jadah, Yang tu telur. mak dia tak ceritalah. Takut ada bulanan punya subscription ke kan. Annually punya subscription, nanti kita tak tahulah. Tapi setakat yang tahu rokok tu je lah. Sebab dia nampak yang rokok tu kan. Macam Dia kata yang rokok tu memang upah untuk hantu raya tu. Sebab tu atuk dia kalau nak buat kerja, atuk dia isap 1 pam 2 pam letak situ, lepas tu okey atuk buat kerja jap. Masa tu atuk dia bertenaga untuk uruskan kebun yang banyak, pokok pisang, yang pokok-pokok kecil tu. So mak dia kata kalau nak tahu itulah cerita dia sebenarnya. Dan dia macam dia pun macam kamulah si Raub ni. Si Raub ni macam kamulah. Macam tu sebab first time saya dengar cerita pasal hantu raya, duk bau asap rokok. Selalu kita tengok dalam cerita-cerita. Tapi memang kan setan, jin, iblis ni kan dia suka asap-asap kan. Benda-benda macam tu kan memang orang suka. Tapi dia cerita dia macam tu lah kan. Itu yang dia kata cerita ni bagi dia, kalau nak kata seram dia tak tahu terpulang dekat korang seram ke tak. Sebab Raub ni seorang yang berani. So pada dia masa tu dia tak ada rasa takut tak. Cuma dia tertanya-tanya. Sebab benda macam ni dia kata dia tak pernah lalui sebelum ni. Dah lah first time balik kampung atuk dia. Betul. Lepas tu nampak ada atuk ada 2. Lepas tu tak nak borak. Lepas tu malam tu nampak harimau besar kan. Harimau tu memang daripada belakang ke ataupun harimau jadian. And bila dia dah clarify, mak dia dah cerita semua, barulah dia tahu. Macam tu ceritanya. So after that dia balik kampung. Tak tahulah, saya tak tanya. Sebab dia memang nak kongsikan cerita tu je. Saya pun tak ada cek tanya, kamu ada balik kampung lagi ke? Tak ada dah, tak ada. Saya cakap terima kasih kongsikan cerita tu je lah. Saya sebab saya pun orang Negeri Sembilan kan. So dia tak ada cakap kampung dia dekat mana. Tak adalah Negeri Sembilan daerah mana tu dia tak beritahu. Cuma dia kata bini dia ni orang Negeri Sembilan. Faham. Orang Negeri Sembilan. Okay. So selalunya Negeri Sembilan ni lawa-lawa lah. Selalunya. Si Delik. Si Delik. Itulah cerita yang saya nak kongsikan dengan kamu, Suha, daripada abang yang bernama Raub. So saya punya cerita dah habis. Cerita Suha pula, macam mana kampung kawan kamu tadi tu. Saya pun curious juga nak tahu apa jadi kat kampung kawan kamu. Okey, sebelum saya start cerita saya, saya nak komen sikit pasal cerita kamu tadi. Cerita Abang Raub. Cerita kamu Abang nak Raub. komen cerita Abang Raub. Wah, awal kamu komen. Bagi saya cerita dia taklah terlalu seram, tapi dia more kepada macam curious tau. Betul Dia macam misteri. Sebab saya expect dia just ada satu saka tu je, yang harimau tu. Yang harimau je lah kamu fikir. Saya tak expect dia ada hantu raya tu sekali. That's why yang dia jumpa kat pondok tu, lepas tu tiba hilang kan. Tu saya macam curious juga. So kamu ingat yang dekat pondok tu pun harimau tu jugalah menyamar jadi atuk dia? Mungkin. Rupanya atuk dia bela 2. Rupanya atuk dia bela 2. Mungkin apa yang dia cerita kat kamu lah. Mungkin ke ada atuk dia bela lagi. Yang tu saya tak tahulah. Kan? Orang macam ni kan ramai membela kan. Membela banyak. Ramai membela. Hantu raya untuk ni, harimau untuk ni. Betul. Mana tahu ada belaan lain pula. Mungkin lah, mungkin. Tapi saya tak nak lah kata pandai-pandai kan. Tapi boleh jadi je. Kan? Kita pun tak tahu kan. So cerita kawan kamu tadi, Suha, macam mana? Okey, cerita pasal kawan saya. Ini cerita pasal housemate saya tau. Housemate saya ni pun dah pindah dah. So dia sempat cerita dekat saya sebelum ni, masa kita orang tengah borak-borak semua. Dia masa tu dia sekolah menengah. Sekolah menengah sebelum ambil SPM. Form 4? Form 4 lah. So time tu kan dulu cuti tak macam sekarang kan. Dulu penggal yang hujung bulan 12 tu kan cuti lama. Betul. Baliklah kampung. So nama dia Rina. Bukan nama sebenar lah. Balik kampung, masa tu cuti sekolah penggal lama. So mak ayah dia orang ni tinggalkan dia orang dekat kampung, duduk dengan atuk dengan nenek lah. Dia ada adik-beradik dalam 3 orang. So baliklah kampung, duduk. Lepas tu sepupu-sepupu pun balik cuti sekolah kan. Lepas tu masa dia orang balik cuti sekolah tu, masa seminggu dia orang balik,
tak ada apa-apa tau. Tak ada apa-apa jadi. Diorang main macam biasa kan. Sebab diorang selalu balik. Asal cuti sekolah je diorang balik. Atuk dan nenek masih ada lagi lah dekat kampung tu. Sihat. Wa'alafiat. Alhamdulillah. And then masa diorang seminggu lebih lepas tu, ada satu kejadian jadi dekat kampung diorang. Kiranya form 5 tu dah besar lah kan. Kan dah boleh nak SPM dah lah, boleh dah nak fikir lah tengok. kiranya. Betul lah, tu dah besar lah dah kan. nak masuk form 5 kan. Ada satu kejadian yang jadi dekat kampung dia ni. Which is ada satu pasangan suami isteri yang pelik dekat kampung tu. Yang orang duk mengata, kampung ni tak adalah besar mana dekat Kedah ni. Dia punya pasangan suami isteri ni, dia macam mana nak cakap orang keep mengata kalau dia orang pergi jalan mana-mana, kadang-kadang dia orang pun terserempak juga. Laki ni nama dia Amir. Okey. Saya bagi nama dia Amir lah. Okey. Amir ni dia ada isteri. Tapi dia simpan isteri dia dekat rumah. Jarang bawa keluar. Kenapa? Orang cakap Aha. dia macam cemburu. Dia tak bagi isteri dia keluar jumpa dengan even jiran sebelah rumah pun dia tak bagi nak bertegur siapa. Dia dengar ni cerita ni dia dengar daripada penduduk-penduduk kampung dekat situ lah kan. Amir dengan isteri dia ni baru pindah situ ke memang dah lama? Dah lama. Dalam 2-3 tahun sebelum tu. Okey. Sebelum tu diorang daripada bandar, diorang pindah kampung. Tapi saya tak tahulah apa masalah sampai diorang nak kena pindah ke kampung kan. That's why dia macam tak berapa familiar tentang cerita macam ni sebab dia baru lagi dan 2-3 tahun macam tu baru si Amir ni pindah. Masa mula-mula orang kampung cakap diorang ni normal. Baru kahwin tu macam okey bergaul apa semua, tapi day by day Amir dia jadi pelik. Dia jadi tak bagi isteri dia keluar rumah, tak bergaul sampai ke orang ingat isteri dia ni dah mati tau. Sebab kan isteri dia lama tak nampak. Lepas tu ada satu hari ni siapa nama dia, Rina ni jumpalah dengan Amir ni dekat kedai runcit, kat kedai kampung tu lah bila dia terserempak kan. Amir ni punya perwatakan yang Rina ni tengok sebab dia nak macam nak cakap dia nak observe nak clarify betul ke cara orang kampung ni cakap Amir ni macam ni semua kan. Tapi personality Amir ni dia macam biasa je. Oh bang, apa khabar hari ni? Tak ada. Dia straightforward punya orang. Ambil barang, bayar, gerak. Langsung tak borak. Dan orang kampung cakap setahun selepas dia kahwin, dia tak pernah nampak isteri dia keluar beli barang dapur. Semua dia yang akan beli sendiri. And then dia ni jadi curious. Cuti sekolah kan, tak ada benda nak buat. Cuba-cubalah nak ambil tahu pasal halu rumah tangga orang. So dia pun tanya orang kampung dekat situ. Dia malas nak tanya atuk nenek dia. Sebab of course atuk nenek dia tak nak cerita kan benda sebab dia kan budak lagi. Tanyalah orang-orang kampung. Ada juga jiran-jiran dia yang budak-budak dekat situ, kawan-kawan dia dekat situ yang tahu pasal benda ni kan. Dia pun korek. Diorang cakap Amir ni dah pakai ubat guna-guna dekat isteri dia. Kes ni jadi masa diorang mula-mula kahwin dulu kan. Isteri dia ni keluar pergi kedai runcit, Nabi pasar lah beli barang dapur kan. Ada seorang mamat ni datang tegur isteri dia. Tapi cara mamat tu tegur tu dia macam cuba untuk beramah kan orang baru lepas pindah. Macam tu lah kiranya nak beramah mesra dengan jiran baru. Tapi suami dia ni nampak. So bila suami dia nampak, suami dia dah salah anggap. Suami dia ingat isteri dia ni curang. Kiranya dia ni dah salah faham lah dengan isteri dia kan. Sampailah satu tahap after daripada kejadian tu, orang cakap dia dah start calik bini dia tau. Macam mana daripada segi perwatakan isteri dia lah apa semua kan. Tapi itu barulah ura-ura, macam tak sure betul ke tidak sebab dia orang pun tak ada bukti. Benda tu bukannya kita boleh tengok pun kan bukti yang orang tu calik ke apa. Betul. Lagipun tu isteri dia, of course lah kalau apa je suami dia cakap, isteri dia kena ikut kan. Ada satu masa ni budak-budak terjal ni kan, budak-budak muda kan. Yalah. Tengah cuti sekolah. So Rina ni boleh tahan juga. Kawan saya ni dia boleh tahan juga dia punya tahap nakal dia tu. Kepoci. Ajaklah cousin-cousin dengan jiran-jiran kawan-kawan kampung dia tu rasa macam nak pergi check. Betul ke orang kampung ni bercerita macam tu kan. So diorang pun cuba untuk pergi check dekat rumah si Amir ni. Berani kan pergi rumah orang tu kan. Saya pun tak sangka. So dia pergi rumah Amir ni nak tengok apa sebenarnya yang jadi. Betul ke isteri dia ni ada lagi ataupun apa jadi dekat isteri dia sebenarnya. Betul ke lah isteri kan? dia tu sebenarnya sakit. Ya. Sampai kan orang kampung buat
apa orang panggil tu? Spekulasi macam gitu. Kan. Lepas tu dia orang ni pun datang. Macam mana caranya? Lah rumah kampung kan. Pandai-pandai lah ceruk mana pun kau boleh je masuk rumah orang tu. Adalah jalan dia. So masuk. Bila dia masuk, kebetulan time tu husband dia keluar. Okey. Bila Amir ni pergi keluar beli barang dapur, dia orang dah usah baik lah, land clear ke tak clear nak masuk rumah orang kan. Dia masuk dalam rumah ke dalam kawasan rumah je? Dalam kawasan rumah, Oh, laman. okey, Belum okey, sampai masuk dalam rumah lagi. Ya, okey, Agak baik-baik. bahaya lah juga kan. Kalau dalam rumah tu betul hardcore dia orang. So bila Amir dah keluar pergi beli barang dapur, diorang pun try masuk kawasan rumah. Boleh tahan, boleh lah, tak adalah besar sangat pun laman dia, adalah rumah seketul kat tengah tu kan. So dia pun masuk, keliling lah rumah, tengok, dengar kat papan tu. Tak ada. Tak ada apa? Tak ada bunyi. So jalan lagi, cuba ngintai kat daun-daun tingkap. Rumah dia tak adalah tinggi mana pun. Dalam bolehlah kita nak ngintai dekat daun tingkap tu kiranya kan. So bila dia cuba nak upil-upil daun tingkap tu untuk ngintai, dia nampak ada satu sosok tubuh perempuan lah dekat bahagian hujung corner dekat rumah, dalam rumah. Tapi rumah tu gelap. So dia orang macam tak berapa nak sure itu siapa. So dia orang just assume isteri dia lah, mungkin isteri dia. So dia pun tengok, perhati je apa isteri dia ni buat kan. Kenapa duduk dalam gelap-gelap, betul tak? Betul. Kan? Walaupun tengah siang tapi rumah tu gelap. Tingkap tak buka tau. Tingkap tak buka, pintu tak buka, macam rumah yang kosong. So pun ngintai. Ngintai dah cakap each other lah. Weh, kenapa duduk dalam gelap-gelap kan? Husband dia keluar, takkan biarkan bini dia duduk gelap-gelap macam ni. Tak ada rasa sesak nafas ke kan? Kita pun rasa nak ada udara, angin kan. So jauh-jauh sudut macam tu, dia rasa tak puas hati sebab dia rasa macam sama-sama image tu. Dia rasa macam tak berapa nak nampak lah kan. So dia orang decide untuk pergi side yang lagi jelas, untuk belah sana pula nak nampak figure orang tu dengan lebih jelas lah. So dia orang pun pusing pergi dekat side lagi satu, bahagian rumah tepi belah sana lah. So try upil-upil tingkap, terkejut lah member. Kenapa? Sosok tubuh tu betul-betul dekat depan diorang. Sebab image tu daripada jauh diorang nampak bukan berdepan tingkap. Ni tiba-tiba bila orang buka je tingkap, orang yang isteri Amir tu lah rasanya kan, betul-betul dekat depan diorang. Tapi tak pandang diorang. Kiranya apa yang diorang buat tu, isteri dia just macam termenung, tak ambil peduli, macam tak dengar apa-apa pun. Padahal diorang ni ramai, ada dalam 5 orang kan. So mestilah dengar bunyi tapak kaki, bunyi rio macam macam tu kan. Tapi dia tak ambil peduli pun apa yang jadi dekat sekitar dia waktu tu. So dia just termenung. Time tu baru nampak betul-betul figure. Dia kata image yang dia nampak isteri Amir ni, rambut kusut, muka yang sayu, sembab. Tapi dia kata isteri dia cantik. Isteri dia cantik sangat, dia kata. Putih melepak tapi sugul. Sugul, muka yang sugul, sembab, macam tak terurus. Lepas tu dia kata macam kering. So dia jadi macam kesian. Dia jadi curious. Betul ke? Baru member tu macam nak si Amir balik. Husband dia tu balik lah. Member tu balik. So dia semua macam nyorok lah kan. Nyorok. Kalau kantoi mati kita kan. Sebab dia orang takut dengan personality Amir ni tadi. Nampak macam garang kan. Dah lah macam masuk rumah orang. Ya tu. Kan apa-apa jadi susah. Lepas tu Amir tu balik. So Amir tu balik, buka pintu macam biasa apa semua. Dia orang ni dengar lah. Rumah kampung, bunyi papan berjalan pun kita dengar kan. Betul. Tapi dia orang ni, rumah dia tu tak berapa tinggi, tapi dia orang still boleh bongkok, duduk kat bawah rumah tu, menyorok lah. 5 orang ni cukup-cukup menyorok kan. So bila dia orang menyorok tu, dia orang dengar. So after Amir dah masuk rumah, dia orang pergi balik kat tingkap tu. Tapi versi lagi selamat lah, carilah pot yang selamat sikit kan. Lepas tu dia orang ngintai, dengar suara Amir cakap, dah balik dah ni. Dia cakap macam tu. Lepas tu bini dia pun bangun, dia nampak exactly apa yang jadi kat dalam rumah tu. Dia orang ngintai tu, Amir tu hulur lah barang dapur. Nah ambil ni, makanlah. Dia cakap macam tu. Dia orang nampak tak ada pun barang-barang yang boleh terus dimakan. Bukan makanan siap lah, macam mi goreng ke, nasi goreng ke kan. Tiba-tiba dia nampak isteri Amir ni keluarkan ayam mentah yang dah siap dipotong tu, ambil satu-satu bahagian, makan. Krap, makan. Lepas tu
Amir ni pun macam, aku bukan suruh kau makan mentah-mentah ni. Aku suruh kau pergi masak dulu baru makan. Cakap macam tu. Dia dah tinggi suara dekat isteri dia tahu. Yang lain ni semua terkejut, terkaku, sampai tak sangka. Lepas tu bila isteri dia dengar je, after je Amir habis cakap, terus letak, ambil, letak atas dapur. Ambil kuali. Dia tak ada macam kita kalau nak masak prepare bawang, sayur. Ini kuali, dia just ambil ayam tu, letak dalam tu. Gaul pakai tangan. Macam ni. Dengan kuali dah hidup api panas-panas tu lah. Gaul ayam yang mentah tu, tak ada minyak, tak ada air, tak ada apa-apa. Macam tu je. Kan gaul pakai tangan macam ini. Sampai Kak Amir tu yang nak kena tegur dia. Kau ni masaklah betul-betul. Minyak mana, bawang mana, macam tu. Baru dia ambil satu-satu. Faham tak? Satu Amir cakap, satu dia buat. Satu Amir cakap, satu dia buat. Dia betul-betul ikut apa yang Amir cakap. Disebabkan kesan daripada calik tu. Diorang masa tu terkejut. Baru diorang terfikir, Tanta betul apa yang orang kampung ni cakap tentang dia ni main calik-calik. Ya. Macam tu. Sebab bini dia bukan yang lurus bendul macam tu, bukan lah. Bini dia dulu okey je lah. Bini dia dulu okey. Tu orang kampung cakap. Dulu isteri dia ni memang jenis bergaul. Bini dia bertudung lah. Bini dia keluar rumah bertudung. Okey. Cantik, lemah lembut, bergaul dengan orang. Orang kampung cakap kan. Normal lah. Macam manusia normal yang biasa. Sebab diorang kan macam pasangan suami isteri yang baru kahwin, pindah ke kampung, mesra dengan jiran, apa-apa aktiviti pun diorang join kan. Yes. After jadi macam tu, diorang agak macam terkaku. Lagi-lagi orang-orang kawan-kawan dia, kan tadi ada cousin-cousin dia dengan jiran-jiran dia kan, kawan-kawan kampung dia kan. Itu pun pertama kali diorang nampak si isteri Amir tu macam tu. Sebab selama ni diorang just dengar-dengar cerita je. Ini kali betul pertama yang diorang nampak depan mata diorang sendiri apa yang jadi. After daripada tu diorang buat apa lagi? Lari lah. Dah lari, balik cerita kat atuk nenek masing-masing. So atuk nenek dia buat apa? Marah lah. Kenapa masuk rumah orang? Betul lah, betul. Dia sibuk sangat ambil tahu pasal rumah orang tu kenapa kan. Macam tu lah cerita dia. Yang dia ingat cerita pasal kampung dia. Tapi dia kata tu kan kampung dia. Betul. So kalau cuti sekolah pun tiap-tiap tahun dia akan balik cuti lama. Cumanya after daripada tu dia just pekatkan telinga dan tak nak ambil tahu apa-apa dah pasal Amir tu. Cumanya setahun selepas tu diorang dapat berita isteri Amir tu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi Macam raji'un. itulah cerita dia. Sampai meninggal jadinya. Bagi saya misteri lah dan tragis. Ya, yalah. Kalau dah makan ikut makan ayam mentah pun makan, semua pun makan, tak bawa sakit dah perempuan tu lama-lama. Ya. Lepas tu kamu nak tahu tak apa yang jadi dekat Amir tu lepas dia meninggal? Apa dia? Masih lagi ada kat kampung tu. Cuma suami dia pula jadi macam isteri dia. Termenung. Dia Isinya jadi gila lah, jadi gila. Dia macam orang gila lah. Dia jadi termenung. Sampaikan jiran lain ada seorang pakcik tu yang ambil berat pasal dia. Makan dia apa semua kan. So dia jadi tak terurus. Dia pula yang jadi macam mana isteri dia tu jadi. Masih lagi dekat rumah tu lah. Dia masih lagi duduk rumah tu. Tapi dia keep panggil nama isteri dia. Dia tak boleh move on lah kira. Nama isteri dia apa lah. Saya pun lupa lah. Tapi dia keep panggil lah. Kejap-kejap dia macam rutin. Macam sayang lah yang. Dia balik rumah, dia panggil nama isteri dia. Contoh nama dia Maya. Contoh Maya. Maya, aku dah balik. Tapi dia akan duduk kat tangga tu, dia akan termenung. Itu je ayat dia. Maya, aku dah balik. Itu ayat dia. Sampai pakcik yang selalu ambil tahu pasal dia tu kesian kan. Sebab dia tu pun orang kan, ehsan orang kampung lah orang kata lah. kan. Macam tu lah, barang-barang dapur pun diorang belikan. Tapi saya tak faham, dah jadi isteri, kenapa nak kena guna calik-calik? Itulah, betul tak? Cemburu punya pasal lah Suha. Itulah cemburu. Cemburu buta lah orang panggil. Cemburu makan diri lah. Ya, cemburu makan diri. Dia terlalu kata cemburu buta lah senang cakap kan. Tak menentu, takkan sampai bini dia tak boleh cakap dengan orang lain. Ya, sampai buat isteri dia macam tu. Tantai isteri dia sakit ke apa ke dia tak tahu pun. Tahu sampai meninggal dah orang tu. Itulah masalahnya Kan? Lepas tu mungkin lah kan, ini saya punya teori lah. Mungkin lepas dia dah calik tu, dia tak boleh nak Ctrl Z dah. Betul tak boleh juga. nak undo. Betul. Ctrl Z Dia tak boleh nak kawal sejauh mana dia punya kesan kecalitan tu. Kalau dengar daripada cerita, suruh makan terus makan, suruh masak baru masak. Betul. Dengan tangan dalam pan panas tu pun saya rasa dah
saya rasa bini dia tak payah tunggu setahun kot nak meninggal dalam kondisi macam tu kan. Betul juga. Tak adalah maknanya teruknya keadaan itu So tu cerita dia lah seorang. Itulah cerita dia. Oh, bahaya. Kadang-kadang kita ni sayang tu boleh tapi Betul. jangan melebih-lebih lah kan. Betul. Okey lah so far bagi saya cerita dia tu saya rasa dia terlalu mengikut sangat kehendak diri dia sampailah sekali makan diri. Betul. Last sekali dia yang jadi tak betul bila bini dia dah meninggal kan. So bagi saya benda tu agak menakutkan. Tak jauh lah daripada jadi kat adik kita dan orang sekeliling kita. Betul. Sayang orang berpada-pada. Betul. So setakat ni dululah cerita kita untuk hari ni sebab saya tengok timing pun dah panjang lah kita borak baru 2 cerita. Saya satu awak satu. Betul. Panjang cerita kita kali ni. Panjang. So lepas ni kita nak buat satu tema apa pula kita biar ada orang yang komen. Betul. Biar ada orang decide. Jangan Hari lupa ni komen kita kat bawah. dah bawa tema kampung dengan outfitnya sekali. Kita jumpa lagi dalam video akan datang di lain anak. Lain hantu. Wish merisaukan lah Suha. Dengan Zura saya cerita 2, dengan kamu saya cerita 1 je. Panjang cerita kita. Boleh tahan. Sebab tu kuota saya dah habis. Betul lah. Saya belum habis ni. Nanti saya Kata sambung kamu orang. habis. Apa kamu cakap dulu sikit lagi. Dengan orang. Korang jangan lupa subscribe dan hit bell notification. Yes. Kita layan dulu macam biasa. Itu lain. Like, Itu intro. Itu bukan. Kita dah